A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hari ini kita kembali untuk sama-sama mempelajari subjek pendidikan Islam tahun 4 Al-Batani bersama dengan Ustazah Fadilah binti Hassan. Untuk bidang ibadah di bawah tajuk Bulan Penyucian Jiwa. Okey. Awak semua, untuk pengetahuan awak semua, ini adalah tajuk yang terakhir untuk kita pelajari. Ustazah harapkan awak telah menonton video pembelajaran pada hari ini dengan memahami isi kandungan video tersebut. Okey. Jadi untuk aktiviti hari ini, awak perlu membuat satu nota ringkas daripada tajuk yang dipelajari. Okey. Oleh itu, sediakan buku teks, buku tulis pendidikan Islam dan alat tulis. Okey, kalau anda semua telah bersedia, buka buku teks muka surat 129. Hari ini kita akan belajar daripada muka surat 129, 130, 131, 132, 133 dan 134. Hari ini kita habiskan satu tajuk sekaligus. Okey? Jadi saya harapkan awak tolong fokus dan memberi sepenuh perhatian. Okey? Okey, tengok tajuk ni iaitu Bulan Penyucian Jiwa. Sebelum kita masuk membuat nota, baca petikan ini terlebih dahulu. Apakah ibadah sunat yang hanya dilakukan pada bulan Ramadan? Apakah ibadah yang perlu kita lakukan? Ibadah sunat pada bulan Ramadan je yang Allah beri. Apakah ibadah tersebut? Okey, cuba jawab dalam hati. Okey. Kalau jawapan kamu sama dengan Ustazah, bermakna kamu telah lulus. Apa dia? Jawapannya adalah ibadah solat sunat tarawih. Solat sunat tarawih yang Allah berikan pahala ibadah sunat itu pada bulan Ramadan saja. Tarawih tak ada diberikan pada bulan-bulan yang lain. Okey? Okey, buka muka surat 130. Okey, untuk nota hari ini, isi yang pertama. Okey, isi yang pertama 1. Pengertian puasa. Okey, puasa ialah menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa bermula daripada terbit fajar hingga terbenam matahari disertai dengan niat. Okey, itu semua adalah pengertian puasa. Isi yang kedua, hukum puasa. Okey, sebelum awak buat hukum puasa, awak baca dulu dalil tersebut bersama dengan maksud. Walaupun ini tak termasuk dalam nota, tetapi awak perlu membacanya sebagai ilmu. Sebab apa sahaja yang Allah perintahkan kepada kita semua, dia ada dalil dia. Dan dalil itu datangnya daripada Al-Quran. Ini daripada surah Al-Baqarah ayat 183. Okey, itu untuk awak baca sahaja. Okey, isi yang kedua adalah hukum. Daripada dalil ini, kita ni diwajibkan semua umat Islam. Okey, ini adalah isi yang kedua. Isi yang ketiga adalah rukun puasa. Rukun puasa ni awak tak perlu tulis semua, awak cuma tulis satu, niat. Yang kedua, tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa. Itu sahaja. Yang ini niat bersama dengan maksud tak perlu. Okey, yang ketiga saya ulang balik sekali adalah rukun puasa. 1, niat. 2, tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa. Okey, itu adalah isi yang ketiga. Isi yang keempat adalah syarat wajib puasa.
Okey, ini yang keempat. Syarat wajib puasa ada 4. Islam, baligh, akal dan mampu. Tulis ini saja. 1, 2, 3 dan 4. Huraian tidak perlu. Tapi perlu dibaca, tak perlu ditulis. Okey, apa itu mampu, apa itu berakal, apa itu baligh, apa itu Islam. Perlu dibaca. Okey? Yang perlu ditulis adalah isi penting. Okey, isi yang kelima. Yang kelima adalah syarat sah puasa. Syarat sah puasa ada 4. Tulis sahaja isi penting. Yang pertama, Islam. Kedua, suci daripada haid, nifas dan wiladah. Yang ketiga, berakal ataupun mumayyiz. Yang keempat, bertepatan dengan waktunya. Itu sahaja. Tak perlu huraian isi. Baik. Tulis isi sahaja. Huraian tidak perlu. Syarat, kita ulang balik Yang kelima, isi yang kelima adalah syarat sah puasa. Tulis Islam, suci daripada haid dan nifas dan wiladah, berakal, mumayyiz dan bertepatan dengan waktunya. Itu sahaja. Okey. Untuk isi yang keenam, muka surat 132. Sunat puasa. Okey, sunat puasa ni banyak. Sunat puasa ni banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Banyak yang kita boleh buat. Sunat puasa ni Zazana awak buat 4 sahaja. Ini isi yang keberapa tadi ni? Okey, tadi ni isi yang kelima, ni isi yang keenam. Zazana awak buat 4 sahaja. Daripada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ni. Buat 4 sahaja. Isi ambil 4. Okey, daripada contoh yang diberi. Okey, yang seterusnya adalah isi yang ketujuh. Yang ketujuh, perkara yang membatalkan puasa. Okey, kita tengok perkara yang membatalkan puasa yang pertama. Pertama, pengsan dan mabuk sepanjang hari. Gila walau sekejap. Okey. Ini isi yang pertama. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Isi yang kedua. Isi yang ketiga, mengeluarkan air mani dengan sengaja. Mengeluarkan air mani dengan sengaja dan tak sengaja sama sajalah, tapi awak tulis yang mengeluarkan air mani. Okey? Yang ketiga. Yang keempat, memasukkan sesuatu melalui rongga. Sampai ambil sikit je sampai sini. Okey, isi yang kelima, berjimat pada siang hari. Okey, dan yang ketujuh, salah. 3, 4, 5, 6. Yang keenam, murtad. Dan yang ketujuh, haid, nifas, wiladah. Okey, itu untuk perkara yang membatalkan puasa. Isi yang ketujuh. Isi yang ke-8, kepentingan berpuasa Ramadan terbahagi kepada 3, rohani, jasmani dan masyarakat. Awak tak perlu tulis semua, awak tulis sini kepentingan berpuasa Ramadan. Ada tuliskan bahagian dia. Rohani, jasmani, masyarakat. Tulis satu contoh. Rohani satu contoh, masyarakat satu contoh dan jasmani satu contoh. Okey. Kalau awak nak guna ayat paling ringkas pun tak apa. Tak perlu buat banyak-banyak. Buat satu isi, satu contoh. Satu isi ni satu contoh. Okey, ini yang ke-8. Saza mohon sangat-sangat untuk kita sama-sama cepat untuk habiskan silibus supaya kita mulakan modul ulang kaji. Okey? Untuk tajuk yang terakhir ni, Saza ulang balik lagi sekali. Ada 8 isi penting untuk awak buat nota. Yang pertamanya adalah pengertian puasa. Yang kedua, hukum puasa. Kalau awak tak nak panjang-panjang, awak tulis saja wajib. 3, rukun puasa. Keempat, syarat wajib puasa. Kelima, syarat sah puasa. Keenam, sunat puasa. Ambil 4 sahaja.
Dan yang ketujuh, perkara yang membatalkan puasa. Semua kena ambil yang penting macam Ustazah sebut tadi. Okey, dan yang ke-8, kepentingan berpuasa Ramadan terbagi kepada 3. Ambil satu contoh setiap satu isi. Okey, itu sahaja aktiviti untuk hari ini. Sila buat pada waktunya dan hantar di dalam grup Telegram hasil kerja bersama dengan Ustazah Fadila. Selamat belajar. Jangan nakal-nakal. Assalamualaikum.